Assalamualaikum. Kita akan sambung topik pembelajaran kita pada hari ini mengenai dengan bahagian 4.3 aplikasi konsep kadar tindak balas. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 134. Okey, kalau kamu perhatikan pada gambar foto dalam muka surat tersebut, kamu boleh tengok peti sejuk. Okay. Jadi saya rasa setiap rumah mempunyai peti sejuk. Jadi apa gunanya peti sejuk? Ya. Kalau kamu tengok di situ, peti sejuk digunakan untuk menurunkan suhu makanan. Menurunkan suhu makanan atau minuman yang kita simpan. Kenapa? Sebab apabila suhu diturunkan, maka ini akan menjadikan makanan tahan lama atau tidak cepat rosak, melambatkan makanan menjadi rosak. Okey. Itu konsep penggunaan peti sejuk dalam mengawal kadar tindak balas. Baik, seterusnya. Kalau kamu perhatikan dalam buku teks muka surat 135, ada dua proses yang kamu akan belajar dalam bahagian ini. Yang pertama kita panggil sebagai proses Haber sini, dan yang kedua adalah proses sentuh. Jadi cikgu akan terangkan dahulu secara ringkas apakah proses Haber. Lepas itu barulah kita beralih kepada proses sentuh. Baik. Okey, proses Haber. Sila rujuk Rajah 4.20. Proses Haber ni secara ringkasnya adalah satu proses yang kita gunakan, yang digunakan untuk menghasilkan amonia. Untuk menghasilkan amonia. Amonia ni apa benda? Amonia ni adalah bahan kimia yang banyak digunakan dalam alatan ataupun dalam bahan seperti bahan peluntur, bahan pencuci, dalam baja, dalam bahan letupan, itu antara contohnya. Okey, dalam proses Haber ni ada dua gas utama yang digunakan, iaitu nitrogen dan juga hidrogen. Berapa banyak nitrogen dan juga hidrogen? Nisbah yang diperlukan untuk menghasilkan satu molekul amonia adalah 1 nitrogen dan juga 3 hidrogen. Itu adalah nisbah yang diperlukan. Kamu boleh tengok jugalah, ada diberi dalam kotak itu. Nisbah isi padu 1:3. Suhu yang diperlukan adalah 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius pada tekanan atmosfera 200 atmosfera dan menggunakan mangkin serbuk ferrum ataupun besi. Ini adalah syarat yang diperlukan untuk menghasilkan amonia dalam proses Haber. Baik. Seterusnya, tengok pada rajah 4.20. Ini adalah rajah skema
secara ringkas bagaimana amonia atau cecair amonia ini dihasilkan. Okey, kita mula daripada sebelah kiri dahulu. Kamu boleh tengok gas nitrogen berapa banyak tadi? Cikgu bagi tahu 1/3. Kedua-dua gas ini akan dialirkan ke dalam satu kebuk atau satu ruangan yang mana campuran gas nitrogen dan juga gas hidrogen akan dimampatkan pada tekanan 200 atmosfera. Okey, kita mampatkan dahulu gas tersebut. Jadi, apabila campuran gas tersebut telah dimampatkan, maka campuran gas amonia, gas nitrogen dan juga hidrogen akan dialirkan ke dalam reaktor. Ke dalam satu reaktor untuk dipanaskan. Okey, dipanaskan pada suhu berapa tadi? Pada suhu 450 darjah Celsius. Jadi apabila dipanaskan pada suhu 400 darjah Celsius, maka campuran gas nitrogen dan juga hidrogen ini akan membentuk gas amonia. Jadi gas amonia akan dialirkan gas amonia akan dialirkan masuk ke dalam kebuk penyejukan. Untuk apa? Untuk kita tukar bentuk gas tadi kepada bentuk cecair. Proses apa? Pertukaran gas kepada bentuk cecair kita panggil sebagai kondensasi. Ini saya rasa kamu dah belajar dalam tingkatan 2 atau tingkatan 3. Gas ditukarkan kepada bentuk cecair melalui proses kondensasi. Okey, jadi inilah yang terhasil produk terakhir dalam proses haba. Jadi bagi gas nitrogen dan juga gas hidrogen yang tidak bertindak balas akan dialirkan semula ke dalam kebuk mampatan ini untuk dimampatkan. Maknanya tidak akan berlaku pembaziran. Okey? Baik, itu adalah proses haba. Ada soalan? Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh hantar WhatsApp ataupun komen di bawah ini. Okey? Baik, untuk seterusnya adalah proses yang kedua. Proses yang kedua ni kita panggil sebagai proses sentuh. Okey? Proses sentuh ni adalah satu proses yang digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, dalam proses ini sulfur akan dicampurkan ataupun dibakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan sulfur dioksida. Seperti yang kamu tengok dalam persamaan kimia di sini, sulfur akan dicampurkan dengan oksigen bagi menghasilkan sulfur dioksida. Kemudian gas sulfur dioksida ini akan dicampurkan dengan udara berlebihan yang akan dipanaskan pada suhu
450 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera dan menggunakan mangkin vanadium oksida. Okay? Untuk menghasilkan sulfur trioksida. Yang tadi sulfur dioksida. Sulfur dioksida dicampurkan dengan satu molekul gas oksigen lagi untuk menghasilkan sulfur trioksida. Tri itu maknanya 3 oksigen. Kalau kamu tengok di sini, persamaan sini, oksigen 3. Okay? Jadi, gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida yang sulfur trioksida yang dihasilkan tadi akan dilarutkan ke dalam asid sulfurik pekat. Yang ni dia pekat. Untuk menghasilkan oleum. Oleum kalau kamu tengok sini, dia mempunyai unsur hidrogen, sulfur dan juga oksigen. Itu adalah oleum. Dan seterusnya, oleum akan dicairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat. Baik. Kalau kamu perhatikan pada rajah 4.21, di sini kamu boleh tengok sulfur bersama dengan udara yang mengandungi oksigen akan dipanaskan. Dipanaskan dan akan menghasilkan sulfur dioksida. Dan kemudiannya akan dialirkan ke dalam satu ruangan atau satu kebuk yang mengandungi vanadium, dan penghasilan gas sulfur trioksida akan dimasukkan ke dalam kebuk atau ruangan yang berasingan, dan akan dicampurkan dengan asid sulfurik pekat. Jadi oleum akan terhasil dan oleum ini kemudiannya akan dicairkan dengan air dan last sekali inilah hasilnya adalah asid sulfurik. Jadi kalau kamu tengok ini adalah rajah secara ringkasan untuk penghasilan asid sulfurik. Baik, apa bezanya proses sentuh dengan proses haba? Ini secara ringkasannya faktor-faktor yang akan meningkatkan kadar tindak balas proses haba dan juga proses sentuh. Faktor-faktornya ada 3 faktor di sini yang kita dah belajar, iaitu pertama adalah suhu, yang kedua adalah tekanan dan yang ketiga adalah mangkin. Kalau kamu tengok pada proses haba dan juga proses sentuh, suhu pada 450 darjah Celsius untuk proses haba. Proses sentuh suhu pada 450 darjah Celsius juga. Tapi proses haba ni suhu kita boleh gunakan dalam range ataupun dalam antara 450 hingga 550 darjah Celsius. Dalam range inilah. Tekanan untuk proses haba pada 200 atmosfera. Untuk proses sentuh kita guna 1 atmosfera sahaja. Mangkin yang dicampur dalam proses haba adalah serbuk ferrum atau ferrum sahaja, manakala untuk proses sentuh adalah vanadium. Jadi itu adalah secara ringkas faktor bagi kedua-dua proses haba dan juga proses sentuh. Baik.
Kalau ada sebarang persoalan, kamu boleh tinggalkan komen di bawah, ya, ataupun kamu boleh WhatsAppkan kepada cikgu, ya. Okey, selepas ini cikgu akan bagi link kepada latihan. Jadi sila buat latihan tersebut. Okey, tapi sebelum itu uh, sila lukis, ya, rajah 4.21 dan juga rajah 4.20 ini, ya, dalam buku nota kamu. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi uh, PDPR kita pada kali ini. Jadi kita jumpa lagi esok. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.